Assalamualaikum dan kita kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Saya Anim Izzati. Apa khabar? Agaknya anda yang berada di rumah sedang menyaksikan kami secara langsung di TV3 mahupun di aplikasi tonton ataupun mungkin di Facebook Live kami MHI TV3. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita nak harapkan yang terbaik untuk anda dan pagi ini pastinya cuaca yang agak baik juga. Kita harapkan supaya segalanya dapat berjalan dengan mudah. Hari ini 1 jam bersama dengan kami pelbagai perkembangan terkini terutama sekali di minit-minit awal ni. Antaranya kita nak bawakan perkembangan tentang pandangan orang ramai berkaitan dengan belanjawan 2024. Ya, yang ini yang sangat penting sebab kita memang bajet ini sangat penting untuk kita telusuri apa yang akan berlaku, bagaimana dapat negara berkembang dan kita juga dapat menerima limpahan ekonomi yang berlaku dalam semua sektor yang telah pun dijana, dirancang dengan sebaik mungkin daripada golongan suri rumah sehinggalah kepada pelajar dan semua sekali yang menggerakkan sektor pelbagai industri dapat limpahan ekonomi yang setara dan dapat kita makmurkan lagi ekonomi yang ada. Di samping kita jangan lupa hari ini 1 Rabiul Akhir, kita bermula dengan satu ialah rasa yang kurang enak. Betul. Sebab saudara kita dijarah, diratah dan diperlakukan sesuka hati. Dan kami juga nantikan bawa kepada anda bagaimana perkembangan terkini yang berlaku di Palestin untuk kita cakna tentang apa yang berlaku. Betul. Sebelum tu, cuaca di Malaysia bagaimana agaknya? Ini dia Kota Kinabalu, Labuan Kangar ada sedikit hujan di awal pagi ini. Petaling Jaya cerah, Alor ada hujan. Selain daripada itu rata-rata cerah. Bayan lepas lah. Bayan lepas pada jam 10 pagi kabarnya ada sedikit hujan. Begitu juga dengan Kangar. Di bahagian bawah sedikit, Alhamdulillah, tiada amaran hujan lebat berterusan. Cuma di sini, ribut peti kabarnya akan ada di kawasan Kedah. Terutama sekali Langkawi, Kota Star, Pokok Sena, Yan. Johor juga, Segamat, Batu Pahat, Keluang Mersing. Ini antara kawasan yang perlu diberi perhatian, perlu berjaga-jaga. Apapun kita harapkan yang terbaik, insyaAllah. Bagi setengah kawasan, ada yang mungkin ini minit-minit terakhir untuk anda bercuti di setengah tempat sebab sebenarnya akan ditutup. Jadi tak sempatlah mungkin siapa yang nak berbulan madu ke. Betul, menjelang kepada hujung ataupun akhir tahun ini. Menantikan musim tengkujuh ataupun monsun. Jadi peralihan monsun. Kena fahamlah situasi di setengah tempat memang tak lagi dibuka. Okey, apa pun kita harapkan anda semua walaupun tempat tak dibuka masih ada ruang untuk mencipta memori yang termanis dalam hidup anda. Dengan cara kita. Cara kita sebab kita dah Oktober, laju sudah dah masuk ke separuh Oktober. Tinggal berapa hari lagi untuk kita capai segala impian bagi tahun 2023. Nak tahu bagaimana impian kita 2024, belanjawan sangat-sangat penting. Jadi bagaimana reaksi orang ramai berkaitan dengan belanjawan 2024? Kalau di awal ini kita boleh mulakan dengan perkabaran ini pada 15 Oktober, ada sedikit yang dikongsikan di sini. Ada yang memuji dengan menyifatkan sebagai yang terbesar dengan banyak komitmen untuk membantu golongan rentan. Namun ada juga yang menegur kerana kekurangan fokus dalam bidang tertentu. Selain ada pandangan kenaikan cukai perkhidmatan dan meningkatkan kos sara hidup. Baik, jadi bagaimanakah adakah yang terkesan T20, B40, M40? Semuanya perlu cakna sebab ini bukan hanya tentang kelompok tertentu saja, ia merangkumi semua yang holistik. Ini terdengarkan suara mereka yang terkait dengan belanjawan. Kedua, anggaran belanjawan 2024 memperuntukkan 393.8 bilion ringgit iaitu belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan. Pembentangan belanjawan yang bertemakan ekonomi madani memperkasa rakyat pada Jumaat lalu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperuntukkan sejumlah 393.8 bilion ringgit. Ini merupakan peningkatan ketara berbanding belanjawan 2023 dengan peruntukan sebanyak 372.3 bilion ringgit. Belanjawan ini menyediakan sebanyak 303.8 bilion ringgit bagi belanja mengurus, 90 bilion ringgit bagi belanja pembangunan dan 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Pelbagai reaksi orang ramai selepas pengumuman dilakukan dengan ada yang menyifatkan bajet kali ini seolah-olah mengabaikan pekerja swasta. Yang saya nampak macam PMX kita akan cuba yang terbaik. So macam saya nampak semalam macam untuk penjawat kerajaan penjawat kerajaan dapat bonus kan. So bagus untuk diorang lah. Saya rasa subsidi itu sepatutnya
memang bolehlah untuk dikurangkan, tapi untuk buat masa sekarang ni rasa memang tak sesuai lah. Okay, berkenaan dengan belanjawan untuk tahun 2024, bagi pendapat saya berkenaan dengan cukai, sebab saya pekerja swasta, berkenaan dengan cukai saya dengar naik untuk tahun depan. So bagi saya itu tidak patutlah untuk semasa sekarang, sebab kita punya cost living pun naik, cukai pun naik, so apa lagi yang tak naik. So itu jawatan kerajaan banyak kelebihan lah untuk mereka, tapi untuk golongan macam saya yang kerja swasta, golongan M40, dia banyak situasi yang menekankan cukai naik, subsidi yang dikurangkan buat, so banyak perkara yang boleh memberikan tekanan kepada kami golongan M40. Berkaitan dengan pengurusan hal ehwal agama Islam pula yang diumumkan sebanyak 1.5 bilion ringgit, saya amat menghargai dan juga amat tertarik dengan pengumuman tersebut, di mana menunjukkan bahawa kerajaan mengambil berat dalam mempertingkatkan pengurusan hal ehwal agama Islam dalam negara ini, dan saya berharap peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit itu dapat membantu meningkatkan kecekapan pengurusan di segi agama, termasuk di dalam mahkamah syariah di Malaysia. Di dalam hal ini, saya kira perkara yang menjadi perhatian utama sudah tentu bagaimana kita melihat kerajaan berusaha untuk mereformasikan sistem percukaian negara. Mungkin itu satu perkara yang baik kerana kita ingin melihat asas kepada sistem percukaian itu diubah, akan memberi nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mungkin apa yang perlu dilihat semula oleh kerajaan untuk memastikan bagaimanakah perubahan atau reformasi ini tidak terus menekan kepada golongan pertengahan, iaitu golongan M40 yang sentiasa tersepit dengan keadaan ketidaktentuan ekonomi global. Okey, cabaran untuk kita ambil bahagian. Kalau ada peluang je kita rebut. Sebab ini zaman sekarang bukan zaman menunggu saja. Kita perlu proaktif. Apa saja promosi yang ada, peluang-peluang yang ada, kita dapat murnikan dalam kehidupan kita. Ya, zaman bukan perlu fokuskan masalah, perlu mencari solusi dengan segera, kerana ini yang perlu kita hadapi pada tahun-tahun akan datang, terutama sekali recession yang akan berlaku kabarnya pada tahun depan. Apapun kita harapkan yang terbaik, belanjawan pastinya menimbulkan pelbagai reaksi. Selain daripada itu, kita juga nak kongsikan bersama dengan anda perkembangan pergolakan Palestin-Israel. Ayuh kita sama-sama saksikan ini di akhbar online. Majlis Keselamatan PBB sedang bincang resolusi perang Israel-Palestin. Ya, memanglah sebagai warga dunia kita kadang-kadang marah sebab terlalu lambat, perlahan apa yang berlaku, sedangkan jumlah statistik mereka yang terkorban semakin meningkat. Dan apatah lagi dengan pergerakan, kalau dapat tahu yang mereka di utara dikatakan perlu berpindah ke selatan, tetapi dalam proses untuk pindah itu tetap juga diancam, diperlakukan seperti itu. Bayangkan ibu-ibu tua, ibu-ibu hamil, anak kecil, dan hospital yang menjadi nadi penting untuk perubatan juga diancam untuk dimusnahkan fasilitis yang ada, sumber air elektrik. Memang kita ni memang betul-betul marah dan emosi, tetapi bersebab kerana kita mahukan kemanusiaan ini dapat ditegakkan. Okey, selain daripada itu, utusan Malaysia juga memberikan perkembangan berkaitan dengan Israel seakan tidak sabar menggempur Gaza melalui serangan darat yang bakal berlaku bila-bila masa dengan penduduk Palestin kini berserah seakan menunggu mati. Ya, dan difahamkan terkini ada jentera yang dah pun membina kubur yang besar sebab kawasan yang terhad, jadi terpaksa membuat kubur secara ramai-ramai. Kita doakanlah semoga ada kekuatan dapat dibina di bumi Gaza. Okey, kita sama-sama saksikan ini dia angka korban konflik Palestin-Israel dalam tempoh 15 tahun. Kalau kita tengok di sini pada tahun 2014 menunjukkan statistik yang tertinggi iaitu 2,329. Kalau kita tengok pula tahun 2023 setakat 14 hari bulan 10, 1,900 bertambah dengan 1,300 di yang warna kelabu Israel dan juga Palestin. Ini berbandingan. Dan Anim, sebenarnya yang ini yang terkorban, baikkan mereka yang masih lagi dicari jangka masa panjang kerana bom ataupun senjata yang mengandungi bahan kimia yang terlarang dan efek jangka panjang yang berlaku pada mangsa. Kesan jangka masa panjang, trauma kepada mereka dan sebagainya. Kita ada sesuatu di mana seorang
pelajar atau siswa di Universiti Malaya yang pernah berada di sini, warga Gaza, sempat berkongsikan secara eksklusif untuk MHI situasi yang berlaku di sana. Dalam pengiriman audio secara eksklusif kepada MHI, Dr. Ziad Syahida sempat berkongsi dengan kita. Yang ini sempat dikongsikan pada Jumaat malam 13 Oktober. Selepas itu, kru kami terputus hubungan bersama dengan Dr. Ziad. Ayo sama-sama kita dengarkan perkongsian ini. There's no taxes, no cars. Even if they have car, there no fuel, no petrol for the cars. So they are walking for 10 to 15 kilometers, moving to another governorate after the threatened by the Zionists. Today as well is a Friday. Hari Jumat, but no one pray in the mosque. The mosque call the people to pray in their houses. No place is safe in Gaza, so they destroyed randomly. So you can imagine your neighbor, your friend, suddenly their house is bombed, so all of them become shuhada. So it's not easy at all. Assalamualaikum. Sebenarnya di Gaza ramai yang terpelajar, yang hebat, yang wibawa, tetapi mereka dihalang oleh akses kepada teknologi. Jadi tak dapat mereka ceritakan kepada dunia apa yang berlaku. Sehingga kan ada juga yang terpaksa menggunakan bateri kereta untuk mendapatkan sumber tenaga demi kehidupan. Tak perlu menjadi seorang Muslim untuk kita mengambil tahu. Ini berkaitan dengan hak manusia, hak mempertahankan wanita, anak-anak kecil, ibu mengandung, hak kita untuk selagi bernyawa. Ini berkongsi dengan perjuangan. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik dan ada penghujung yang baik untuk menamatkan pergolakan ini. Sambil-sambil tu kita nak juga kongsikan kepada anda, kepada mereka yang sentiasa bersama dengan kami, tahu kita dah gerakkan tabung kemanusiaan Palestin, Media Prima, yang mana dah digerakkan sejak awal pergolakan berlaku. Jadi ini dia kita nak kongsikan bersama dengan anda yang tak sempat untuk mengambil nombornya. Masa lagi dibuka untuk anda semua supaya kita dapat memberikan bantuan apa juga kita mampu, kewangan, doa dan segala solidariti yang ada untuk Palestin. Dan nanti kita nak kongsikan lepas ni, kita nak mencorak warna. Bukan hanya hati perlu dilukis, tapi juga keindahan sekeliling untuk mencipta ambience yang tersendiri. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house. Cantik tak hasil kerja saya hari ini? Hari ini je. Hari ini, yang ni hari semalam. Tapi bukan saya punya kawan Encik Nasuha di sebelah saya ni, di mana hari ini kita akan berkongsi tentang hasil lukisan ataupun hasil kerja daripada Encik Nasuha. Saya tak puas untuk mengambil gambar. Tak sempat. Hebat, eksklusif. Yang ni paling comel sekali. Lepas tu saya sempat mengaku saya punya. Miau. Alah, comel ada Oyen dekat sini. Assalamualaikum Encik Nasuha. Waalaikumsalam. Okey. Dan itulah, saya memang mudah terpesona elemen-elemen yang ada itulah pada baju batik ni juga. Corak yang ada semua. Okey, sebabnya beliau ni saya difahamkan anda memang belajar jurusan kejuruteraan mekanikal. Tetapi hidup dalam dunia yang berbeza. Pekerjaannya sebelum masuk sebagai pelukis bebas. Sekarang pelukis bebas lah. Okey, Encik Nasuha, kita sambil boleh mungkin teruskan dengan demo lukisan mural ataupun ini kita panggil sebagai apa? Ini sebagai lukisan kanvas lah. Lukisan kita kanvas. lukis pemandangan. Okey. Okey, bagi kami yang mungkin tak ada pengetahuan yang panjang tentang mural kan. Biasanya kalau untuk projek yang besar yang melibatkan dinding-dinding yang penting di kompleks macam mana ke, anda perlu melakar buat apa-apa dulu ataupun bagaimana proses awal? Proses awal kita akan buat
lakaran kasar dahulu, kita masukkan dia punya lines, and then lepas line semua dah masuk, kita akan masuk warna pula lah. Okay. Kalau kerja berpasukan macam mana? Sebab setengah orang dia rasa walaupun kita hanya letakkan warna, sentuhan itu tidak sama. Kena orang tu juga yang buat. Ya, dia akan kena ada satu ketua artis lah sebagai untuk tengok final touch dia semuanya akan bergantung. Contohlah kan, kalau melukis ni dia perlukan imajinasi yang agak tinggi lah kan untuk menghasilkan satu karya. Melukis di kanvas, pernah juga pergi ke kelas melukis. Melukis di kanvas ni dia ada cara yang tertentu untuk memastikan individu tu nampak hasil lukisan tersebut. Contohnya ini mirror kan, dengan sebab ada air di sini gambaran kan. Bagaimana gambaran tu dihasilkan terlebih dahulu? Apa yang sebagai amatur ni permulaan awal yang perlu ada kepada seorang pelukis tersebut? Awal untuk satu lukisan kita kena ada satu subjek dulu. Subjek apa kita lukis? Untuk sekarang ni saya nak lukis satu pemandangan di mana ada air dan bot. So kita akan tahu di mana ada pokoknya dan ada pantulan ke bawah lah. So dari situ kita itu sebagai subjeknya terlebih dahulu. Yes, baru buat lukiran warna-warna apa semua. Saya kira dia ni masa zaman belajar mesti tangan kanan buat kerja kejuruteraan. Tangan kiri melukis. Ke macam gitu? Betul. Dalam kelas saya banyak menconteng lah. Kalau anda tak tahu, pernah viral kisah Nas dulu masa dia kecil, dia masuk pertandingan. Kalau tak tahu, kena pergi ke laman sosial beliau. Sangat menginspirasikan. Okey, baik. Kalau untuk yang berminat tapi bakat tak berapa ada, macam mana pendapat Das? Benda ni kita boleh belajar. Kita mula daripada lukisan-lukisan yang kecil dulu, daripada kertas. Dan seterusnya kita akan pergi ke lebih besar seterusnya lah. Okey. Sebagai orang yang suka memati pada dinding-dinding mural kan, kadang-kadang tempat tu dia asal ada corak je. Dia tak begitu serasi bersatu dengan konsep bangunan tu. Dan kalau perasan di sini, cermat betul dia pakai warna putih. Tengok. Saya kalau ada warna putih ni, susah untuk saya jaga keputihan di sini. Cik Nas jangan jauh sangat di sini. Ada beberapa jenis berus juga digunakan di sini melambangkan saiz. Betul, ada yang besar, ada yang kecil. Melambangkan saiz ni maknanya perbezaan strok yang dilakukan. Contohlah di bahagian awan, sebab yang paling simple lah kan, kalau kita tengok demo dekat sini, di bahagian awan dengan lakaran dekat sini menggunakan berus yang berbeza. Kita jangan usik, tak boleh usik boleh usik ke? Boleh silakan. Boleh usik? Kalau tak cuba silakan. Takut. Okey, di bahagian awan lah sebab tengah buat putih tu kan. Awan kita boleh guna yang besar ni. Oh, wow. Jadi kalau ikutkan apa signature Nas dalam berkarya ni? Dalam saya punya karya lebih banyak kepada warna-warna yang terang. Lepas tu kalau orang tengok daripada jauh dah boleh tahu itu saya punya karya. Ya, tapi anda mampu untuk memastikan satu yang kompleks ya. Tengok contohnya macam ni. Boleh tengok. Seorang dia nak simple saja tapi dalam ni dia ada pelbagai dan semua tu hidup. Tak ada yang bersifat menumpang lah. Maksudnya semua watak tu, karakter tu ada. Masuk. Yang ni baru buat kan? Sebaik saja tiba di sini baru buat kan? Yes, baru buat hari ini. Wow. Okey, kalaulah bangunan yang kalau ikutkan hati anda, bangunan macam mana yang anda betul-betul teringin? Jiwa anda, okey, nampak bangunan yang klasik ke, bangunan yang lama ke? Bangunan tak kisah, asalkan tempat kerja itu selamat untuk dibuat bangunan saiz lukisan yang besar, so saya boleh buat ya. Maknanya kalau kita katakan tentang pernah ambil jurusan kejuruteraan mekanikal, sekarang sepenuh masa menjadi seorang pelukis memberikan income yang lebih baik, boleh dikatakan begitu? Yes, betul. Oh ya, selepas beberapa tahun dalam dunia pelukis? Selepas dalam 4 tahun saya boleh dapat income yang lebih baik daripada saya. Orang menghargai tak? Semakin menghargai, dengan kadang ada yang mungkin komplain harga tak setimpal, tapi sekarang kena perjuangannya untuk dapatkan harga yang berpatutan dengan kerja keras kita, kreativiti kita macam mana? Itu normal. Awal-awal kita akan mulai daripada bawah, harga yang murah. So semakin banyak pengalaman, harga pun akan naik. Kualiti lukisan pun akan naik juga. Ya, okey. Sebenarnya kita tak sampai di sini sahaja. Kita nak bawa Encik Nasuha untuk ke studio bersama dengan individu lain untuk kita ceritakan tentang topik ini. Kerja dalam bidang lain, belajar dalam bidang lain. Apa cerita tu sebenarnya? Okey, tapi sebelum kita nak kongsikan juga pada anda Hari tentang Sukan Negara 2023 yang berlangsung pada Jumaat lalu. Lebih 30 sukan dan hampir 4 juta rakyat Malaysia yang join Hari Sukan Negara. Jom sama-sama kita saksikan perkongsian ini. Bermula 13 Oktober dan berakhir semalam, Hari Sukan Negara 2023 berlangsung dengan jayanya anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Program yang berlangsung serentak di setiap negeri menghimpunkan pelbagai jenis sukan.
Di Putrajaya, acara peringkat kebangsaan ini diadakan di pekarangan Istana Kehakiman dan sekitarnya disertai oleh ribuan masyarakat. Lebih 30 sukan dan aktiviti dianjurkan, antaranya bola keranjang, larian maraton dan berbasikal. Tujuan penganjuran adalah bagi merealisasikan hasrat dan aspirasi semangat kesukanan yang dapat memupuk perpaduan negara. Selain itu, program sebegini juga dapat meningkatkan lagi mutu permainan yang disertai melalui penyertaan orang awam bersama atlet sukan negara. Hari ini kami main untuk SBP Under 15 Girls. Dekat sini kami cari peluang and pengalaman untuk kami go in the future nanti. Setakat ini kami telah menyertai 3 pertandingan peringkat kebangsaan dan alhamdulillah tadi baru kami menang 1 game. InsyaAllah dengan kesungguhan dan juga berkat orang kata apa, usaha mereka hari-hari turun training, saya harap nanti next time mereka boleh satu hari mendapat juara SBP, Piala Perdana Menteri. Pencapaian saya, of course dari segi personal, saya dapat improve my health condition and of course dari segi jarak pula, saya dapat achieve apa yang saya nak lah dan keseronokan bersama tu lah. Rata-rata pengunjung yang hadir mengakui acara yang dianjurkan ini dapat memberi pengalaman yang menyeronokkan. Mereka turut teruja dan berharap agar acara ini dapat diteruskan pada setiap tahun. Dan ini adalah pertama kali saya datang untuk FIP Malaysia ni dan I was a bit surprised. Sambutan dia memang sangat bagus dan insyaAllah next time kita pun akan pergi lagi lah. Good job. Semua orang ada, ramai rakyat Malaysia datang berkumpul sama-sama. Jadi I'm happy for this. Tahun ini memang lebih special pasal banyak program-program yang diadakan. Hari Sukan Negara ni banyak memberi manfaat lah kepada saya, terutama saya yang ada anak-anak yang terlantar ni. Selain untuk perpaduan, manfaat beriadah dan bersukan ini juga dapat meningkatkan kesihatan jasmani dan rohani agar rakyat Malaysia terus kekal aktif, cergas dan progresif. Anda pula bagaimana? Belajar dalam bidang apa? Sekarang ni kerja dalam bidang apa? Kadang-kadang minat lain, belajar lain, betul? Kerja pun lain. Macam-macam simpang yang ada. Ataupun persoalan kat sini, kita kerja sendiri ke kita makan gaji? Kan? Itu yang sebenarnya akan membezakan pendapatan kita. Jadi hari ini kita nak bawakan 3 individu, cerita dia lebih kurang sama, belajar dalam bidang yang lebih kurang sama, cuma mungkin ada bidang halus yang berbeza. Pekerjaan sememangnya jauh nak dibandingkan dengan apa bidang yang dipelajarinya. Yang penting graduan, kita perkenalkan tadi kembali Nasuha, yang mana beliau adalah jurusan kejuruteraan aeronautik. Menjadi pelukis sepenuh masa. Kita bawakan juga di sebelahnya Muhammad Hariri. Sahabat pantun saya. Jurusan Masya-Allah, ya ke? Boleh kenalkan diri untuk pantun ya? Boleh. Boleh sikit. Silakan. Tebal rendah burung kenari, tebal merantau cari pulasan. Gerangan hamba Muhammad Hariri mengangkat pantun martabat warisan. Allahu Akbar. Masya-Allah. Ada pantun juga apa Kejuruteraan kimia, kini sebagai pengurus rumah sewa. Ya saya. Okey, itu dia. Ini bukan calang-calang ni. Orang jumpa dia memang nak cari rumah sewa, nak jual rumah, beli masuk rumah. ke pantun dulu Semua je. Masuk ke pantun dulu. Dan kita bawakan Ain Abdul Rahim yang merupakan Ain Abdul Rahman. Jurusan kejuruteraan fotonik. Betul.
Wah, macam tu. Kejuruteraan je lah yang kita tahu sekarang ni sebab saya budak akaun. Fotonik macam mana dia punya ni bidang? Lebih kepada cahaya dan laser. Okey. Tapi anda sekarang berkhidmat sebagai perunding pelancongan ataupun kita panggil travel consultant lah. Travel consultant. Ada foto tak dalam tu? Fotonik ada? Ada, tak ada? Cahaya keimanan. Okey, kalau kita nampak dekat sini, umur 30-an, pelajar dalam bidang yang berbeza dan pekerjaannya tu mengikut kepada demand dan juga minat masing-masing ataupun bagaimana. Kita mungkin boleh mulakan dengan Ain lah terlebih dahulu sebab tadi kita dah bersama-sama dengan Cik Nazwa kan. Ain, travel agency atau travel consultant ni kita nampak demand dia agak tinggi satu ketika dahulu. Lepas tu PKP tu dia agak turun sikit lah kan sebab memang kita tak boleh nak pergi ke mana-mana. Memilih kepada bidang ini tu apa puncanya? Cerita yang sebenar terjadi. Rasanya kan kita selalu cakap yang kita kena buat apa yang kita minat. Betul? Bukan kata tak minat bidang engineering ni. Dah bekerja selepas graduate kita dah kerja dalam bidang tu dan minat tu memang suka travel. Jadi 2017 saya start dan saya rasa macam inilah yang saya nak. Jiwa. Ni yang kena jiwa kan. Jadi saya resign dan saya sekarang ni full time lah. Dalam dunia pelancongan. Maknanya masa resign tu bukan soal pendapatan. Bukan soal pendapatan tapi soal kepuasan. Betul. Walaupun macam penat kan kita melayan semua kan. Yelah klien customer ni macam-macam ragam kan. Betul. Tapi rasa seronok. Dunia. Okey. Macam hari ni pula bukan senangnya sebab bila ibu bapa contohnya lah ada ibu bapa yang kata aku nak aku jadi engineer, jurutera. Persepsi masyarakat pun wah jurutera. Okey. Macam mana nak berhadapan dengan harapan orang tua ke keluarga dan sesama inilah kerjaya sebagai pengurus rumah sewa macam mana? Okey, pada permulaan tu memang penerimaan kepada keluarga tu agak payah sebab kita berhenti daripada pekerjaan apa yang kita belajar, apa yang kita dah laburkan selama 4 tahun. Tapi apabila kita buktikan yang dalam situasi yang kita boleh berjaya dan kita menampakkan apa impaknya dan mereka lebih yakinlah bahawa ini adalah pekerjaan yang sesuai. Pernah wujud tak rasa ruginya aku belajar berhempas engineering 4 tahun susah kan? Pernah juga rasa macam kita rasa macam apa yang kita belajar memang tak ada kaitan langsung. Cumanya apabila kita berada dalam situasi sekarang apa yang kita belajar tu mendidik kita untuk mengatasi masalah tu secara lebih konstruktif lah. Ya. Tapi saya baca dengar bunyi telefon siapa tu? Ada nak silent dulu ke? Rasanya tu nak tempah drawing kot. Pelanggan kan? Okey, pelanggan. Okey, macam Cik Nazwa dia banyak one man show ya. Betul. Macam mereka ni mungkin ada staff kan? Aina ada staff? Ada juga kan? Ada. Ni ada pasang surutnya juga ya. Ada macam solo ni macam mana? Bergerak solo dengan saya lebih selesa bergerak solo lah sebab lebih lagi mudah untuk saya uruskan diri sendiri daripada menguruskan orang lain. Saya rasa anda ni jenis yang sangat perfectionist ke macam mana? Sangat tak juga lah. Tapi cuma lagi mudah untuk saya bergerak secara seorang sendiri sebab lagipun bila kita menghasilkan satu lukisan yang besar, kita perlukan satu identiti artis. So saya perlukan dalam lukisan tu identiti saya sendiri. Tak bercampur lah dengan tak bercampur dengan orang lain punya. Berapa lama baru Encik Nazwa jumpa ini merupakan identiti saya? Bila orang sekali pandang terhadap mural ataupun lukisan tu, ini adalah hasil Nazwa. Pada awalnya saya cuba pelbagai jenis identiti juga. So lepas 2-3 tahun saya cuba, akhirnya sekarang saya jumpalah. Itu lebih kepada warna-warna yang ranggi dan warna yang terang lah. Ranggi terang dan banyak flora fauna betul. Macam image tu. Dan juga saya mempromosikan kesenian dan kebudayaan Malaysia dalam saya punya karya juga. Tapi mereka sebenarnya 3 orang ni boleh bergabung. Bisa kata kalau pergi ke rumah pelancongan yang unik. Ada rumah ni sewa dia. Ada mural yang cantik-cantik. Konsultan. Saya tengok macam setengah kawasan contoh macam di sebab bernam kepada Mesar kan. Ada di tengah sawah tu rumah-rumah yang dibangunkan cantik. Sekarang ni base di mana Ain? Di Damansara Damai. Jadi anda fokus luar negara ke mana ke? Kita ada domestik dan juga luar negara lah. Okey, selain daripada itu, kita nak tanya juga selalunya kalau walaupun contohnya sekarang ni kami mengacara sebagai seorang pengacara dulu pun belajar dalam bidang yang berbeza. Cik ni dalam kejuruteraan bahasa. Saya minat komunikasi, belajar komunikasi, kerja komunikasi. Saya pula dalam bidang account. Jadi memang dalam berbeza. Betul,
Account. Saya check awak punya income tax ke? LHTN, hello. Okey. Lepas tu, bila kita ada satu level, maknanya tak kira lah kita ada ijazah ke ataupun kita ada PhD master, kita kerja dalam bidang apa pun, kita ada satu tanda hormat, macam respect tu orang lebih sikit daripada kita macam tak ada apa-apa background. Bagaimana pula dengan Ain? Macam walaupun orang rasa macam Ain sebagai travel consultant kan, tapi bila orang tahu Ain dah ada dan pernah belajar dalam bidang certain, ada tak membezakan Ain punya credibility dalam pekerjaan Ain sekarang? Mungkin ada. Sebabnya even di company, di syarikat kami pun kita ada few level lah. Jadi saya salah seorang leader bekerja dengan yang bukan kita kata non-educated, tapi maksud saya yang tak sampai ke tahap belajar. Berbeza dari segi berfikir, daripada segi nak memahami satu-satu application. Kan? Betul. Okey, tadi dah Adini ada sebut tentang cabaran persepsi. Adakah persepsi betul-betul menekan anda? Orang kata, alah dia tu budak rumah sewa je tu, macam mana? Sedangkan kau tak tahu aku ni jurutera. Jangan sampai saya keluarkan pantun kepada awak. Boleh berpantun lagi kan? Jadi macam mana berdepan dengan persepsi, tanggapan orang? Betul, persepsi tu kita takkan lari. Macam saya sendiri pun, saya pernah juga menerima satu kata-kata yang tak manis kan. Dia ibaratkan kita hanya di level yang bawahan lah. Tapi sebenarnya apabila kita merungkai benda tu dan kita rasa bila kita dapat dan kita terima, cuma kita jangan tunjukkan secara yang negatif. Kita tunjukkan secara positif, penyelesaian yang baik. Kadang-kadang mereka ni nak tengok macam mana kita selesaikan masalah tu yang lebih baik lah. Berapa kali kita jatuh tak apa, yang penting kita bangkit semula. Ya, betul. Kita bangkit dan terus jangan jatuh lagi. Okey, sebenarnya kenapa mereka yang berada dalam bidang kejuruteraan tidak mahu ataupun tak ada peluang pekerjaan dalam bidang tersebut? Cik Nas mungkin nak kongsikan pada pendapat Cik Nas lah kan. Ramai yang saya dengarkan ambil dalam bidang ni tapi tak kerja dalam bidang ini. Adakah memang tak ada peluang tu ataupun mereka sebenarnya tak boleh tahan pressure, tak meminati, akhirnya bagaimana? Secara peribadi ni saya rasa peluang pekerjaan dalam kejuruteraan ada. Cuma dari segi tangga gaji dia agak rendah untuk di Malaysia. Masih diperdebatkan sekarang ini? Okey, tangga gaji sekarang kalau kerja dalam bidang engineering fresh graduates berapa? Below 3, bawah 3. Berapa lama nak naik sampai tahap yang depends pada syarikat masing-masing. Jadi gaji antara faktor utama jugalah ya. RM3,000 nak duduk dekat KL ni. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Ataupun kalau sepenuh masa jurutera tapi berada sama buat lukisan, tak berminat. Agak meletihkan kalau kita buat dua. So better saya pilih yang mana saya lagi sukalah untuk buat. Betapa bahagianya anda dapat buat benda yang tersuka kan. Dan juga dibayar untuk dibuat tersebut. Dan kita dapat tentukan berapa banyak income yang kita nak sebulan tu. Rajin buat sikit, betul tak? Betul tak? Setuju kan? Jadi bila dah biasa bersendiri, jadi agak beratlah untuk kembali terikat dengan orang. Macam mana? Betul. Biasa dah selesa dengan diri sendiri, kita akan susahlah nak balik kepada dunia. Contohnya masa yang orang tak boleh travel kan, apakah solusi pada ketika itu yang Ain ada? Sebab memang bergantung kepada travel agency kan pada ketika itu. Betul, tapi kita ada buka border sekejap kan. Jadi waktu tu memang kita push more kepada domestik dan juga voucher-voucher hotel. Yalah, betul, domestik pun kita boleh, masa tu adalah lagi juga jalan-jalan yang untuk memudahkannya kan. Okey, dalam dunia rumah sewa apa dah nampak kebangkitan selepas tamat PKP? Lepas PKP tu zaman yang boleh panggil zaman gelap sikit lah ya. Dan alhamdulillah selepas PKP dah bangkit secara bagus kan. Pasaran pun dah baik kan. Cuma ada beberapa masalah-masalah yang mungkin kita boleh akan selesaikan nantilah insya-Allah. Kan. Kalau nak cerita pasal penat kerja ni semua penat kan. Betul. Kalau dah nama kerja semua penat. Okey, ini dia kawan-kawan kita yang juga turut serta dalam perbincangan. Ada Fazli Saad, ada Luna, Surya Kisfani yang katanya Fazli grad diploma in civil engineering, kerja dah alhamdulillah 8 tahun dalam menjual minyak zaitun. Masya-Allah. Okey, Luna belajar engineer, ramai engineer, kerja travel agent. Ini saing-saing lah kan. Surya Kisfani, saya belajar finance, kerja travel agent. Amira, saya degree Science Education, Master Science Computer, kerja hakiki administratif, sales
part-time dan juga travel agent. Wah, banyak travel agent ni, maknanya mereka melihat kepada ini mungkin satu lagi skop cabang dalam menambah pendapatan sampingan. Lagi satu, semua sekarang online kan. Kita tinggal layan, yelah nak tak nak je kerja lebih masa. Selalunya orang kalau kerja office mungkin pukul 6 dah tutup handphone, tak nak tengok email, tak nak tengok phone. Tapi kalau kerja sendiri ni tak dapatlah nak letakkan perkara itu. Betul tak? Kita celik mata je. Macam senyum sangat tu. Betul. Memang masa tidur pun kita akan fikir masalah dan sebagainya kan. Nak tidur pun orang tiba-tiba sebab orang apa? Orang sewa datang. Orang sewa kadang-kadang malam-malam. Kadang-kadang kalau ada masalah pijat kan biasanya kan orang sewa ni. Malam-malam dia akan kontak pukul 2 pagi, dia akan cakap, "Cik, saya tak selesa tidur, ada masalah pijat." Esok tu kita kena fikirkan cara yang terbaik. Okey, saya rasa anda semua ni dalam 3 ambang 30-an ya. Betul. Okey. Sekali Semua. Bila anda mengikuti perkembangan semasa kan, tengok budak-budak yang baru nak tumbuh 18, 19, 20 kan. Macam mana? Aduh, bahasa dia. Betul. Ialah tumbuh dalam dunia kerjaya ni, mereka lebih kepada arah pembikin kandungan, content creator. Jadi tak minat lagi kerja yang macam ni. Adakah anda rasa bimbang generasi pelapis yang ke arah itu macam mana? Bagi saya benda tu agak membimbangkan sebab mereka sekarang ni seolah-olah meninggalkan terus pembelajaran dan terus fokus kepada membuat nak jadi pempengaruh dan sebagainya. Jadi apabila mempengaruh itu tak ada masalah, tapi biarlah kita tak membelakangkan apa pendidikan itu sendirilah sebenarnya. Kan sebenarnya sebab apa tahu, bagi saya kalau dah sampai satu level, contohlah sekurang-kurangnya ada ijazah dalam bidang-bidang tertentu, exposure anda, communication skill, cara berhadapan, dah pernah ada latihan praktikal. Jadi pengalaman tu sedikit sebanyak dapat dikaut untuk menjadikan diri anda sebenarnya ada extra value dekat situ kan, nilai tambah. Dulu orang mencari key opinion leader, sekarang key opinion educator yang tetap ada ilmunya dan bukan hanya popular kosong sajalah. Tapi saya kira bidang kalian pun sekarang ni kena ada exposure dalam digital. Maknanya kena ada pengurusan anda, tak boleh nak diam-diam macam bagi brochure saja kan. Tengok dalam itu zaman main tulis, tulis, bagi brochure, bagi contoh sampel. Sekarang semua kena online, betul tak? Betul. Nak tak nak kena buat konten juga. Betul. Kan? In terms of copywriting, marketing. Jadi ketika kalian betul-betul yakin dengan karier ni, ada tak pernah berdepan dengan kebimbangan, career anxiety untuk sebelum dapat bertapak teguh? Saya terutama waktu kita menghadapi COVID-19 hari itulah. Jadinya kita resign, kemudian tak ada pekerjaan lain kan. Mak dah bising dah ni. Jadinya bila tak ada income tu, kita carilah source of income yang lain. Ada yang lain lah. Bimbang tu sangat-sangat bimbang sebab kita tak tahu sampai bila. Tapi itulah kita. Macam mana pun kerja sendiri ni, kita perlu tahu ada saving tu macam mana. Penjagaan saving sangat-sangat penting kan. Kita tak tahu bila masa pasang surutnya kita. Kata-kata terakhir daripada Token Rumah Sewa. Okey. Untuk anak muda yang baru dah cipta kerjaya, nak bagi semangat kepada mereka ni. Bagi saya untuk anak-anak muda, cuba kerja-kerja, cuba cari pendapatan tambahan dan ilmu tambahan. Sebab di dunia sekarang ni, kita lebih kepada siapa yang ada lebih banyak ilmu dan apa yang kita boleh gunakan untuk kita tambah pendapatan diri kita. Betul. Bagi saya macam itulah. Okey, Encik Nasuha, apa yang nak disampaikan? Mungkin ada di antara mereka yang dah ada minat melukis, nak fokus 100% tu takut, khawatir. Boleh pergi ke tak boleh pergi karier ni? Pendapat saya, nasihat saya sih pendek je. Kurangkan berfikir, buat je. So apa-apa yang kita rasa nak buat, kita buat. Sebab satu hari nanti belum tentu kita dapat peluang yang kita tengah dapat sekarang. Itulah dia. Tengah masih muda, kudrat nanti 60 baru nak mula, susah pula kan. Yang penting nyala tenaga dan nyala rasa dalam kerjaya itu. Encik Nasuha, terima kasih. Hariri Muhammad Nasir dan juga Ain Abdul Rahman. Terima kasih banyak-banyak. Semuanya merupakan seorang yang berkerjaya dalam bidang masing-masing. Apapun bidang yang pernah diceburi dalam pelajaran, inilah menjadikan mereka siapa mereka sekarang. Itu dia, ada aeronautik, ada fotonik. Tadi apa? Saya ingat pencahayaan. Fotonik, aeronautik dan juga kimia. Dan juga kejuruteraan bahasa. Nak juga. Okey. Apa lagi kita lepas ni ya? Nanti kita nak berkongsi di sebalik minyak zaitun. Nak tahu tentang minyak zaitun bersama dengan Fetri Yahya seketika nanti hanya di MHI.
Kembali di Malaysia, kita nak bawakan keajaiban minyak zaitun, sumber keajaiban untuk kesihatan dan kesejahteraan. Dan saya bersama dengan 3 tetamu yang istimewa untuk hari ini, from Malaysia and from Morocco. Saya perkenalkan Saudara Aidil Azwal Zainuddin, merupakan Presiden Afiat Group dan juga pengasas jenama yang cukup hebat ini, bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Faid, saintis dan juga pakar nutrisi dari Al-Maghrib ataupun Maghribi, dan Mr. Osman Akhalal, juga pengarah urusan Atlas Olive Oil. From to Mr. Osman, we know that many types of olive house in this world, but what is so special about Moroccan olive house? Olive oil and Olive Power Up. Moroccan olive oil is known worldwide to be richer in polyphenols. Polyphenols are the main constituents that make olive oil healthy. So also very important regarding Olive Power Up, this product. This is an amazing product that is unique in the world. Is our own R&D innovation. It's made from olive leaf sprout, olive leaf mature leaves, and olive fruit and olive oil. And the beauty about it is that it's organic certified and also carbon neutral certified. And also very important is that it has been tested clinically 3 times in Japan at the Tsukuba University Hospital. So there they confirmed that this product lowers amyloid beta protein, which is mainly responsible for Alzheimer around the world. Our company has been chosen among 200 other companies worldwide, and it has been chosen by the Japanese government because they have an aging population, so they are looking for ways to exactly lower the incidence of age on their health. And also, they conducted this clinical study. So, one, it lowers amyloid beta. Second, it has been also conducted on humans, and it has been proven that it increases brain concentration, brain processing speed, and also it has been proven that it increases complex attention, meaning when you drive for long hours or when you see the computer for long hours. Impressive health benefit. This is a superfood. It's like a pearl, huh? It's little pearls. It's very fun to have it in your mouth, and at the same time, it's not only tasty but healthy. Healthy, tasty, and the most importantly is healthy. Ustaz mungkin dapat terangkan dalam surah An-Nur ayat 35, zaitun sebagai pohon yang berkat. Ini bukan daripada kita, tapi daripada Quran sendiri. Mungkin dapat diterangkan bagaimana itu mampu menjadi motivasi kepada umat Islam untuk bersama dengan minyak zaitun. Zaitun adalah merupakan satu tumbuhan yang dibuktikan secara saintifik dan juga disebut dalam Al-Quran. Bahkan bukan semata-mata dalam Al-Quran, tetapi juga daripada kitab-kitab agama samawi yang lain. Kita boleh temukan dalam Injil, dalam kitab Taurat, Zabur, bercakap tentang soal yang sama, iaitu keberkatan dan kebaikan yang ada pada zaitun. Dalam syarak ataupun Islam itu sendiri, bila bercakap tentang minyak zaitun, bukan hanya semata-mata pada minyak, tetapi disebut sebagai syajarah mubarakah. Kenapa disebut sebagai syajarah mubarakah? Syajarah membawa maksud pokok yang berkat. Pokok yang berkat bermaksud segala khasiat itu berada kepada keseluruhan pokok. Sebab itulah produk daripada Power Up yang didatangkan di sini adalah merupakan kombinasi daripada daun zaitun, buah zaitun, minyak zaitun, ranting muda. Ini adalah gabungan yang menjadikan kenapa produk Power Up ni disebut tadi adalah produk yang mempunyai clinical study daripada Tsukuba University di Jepun yang membuktikan memberi manfaat pada penyakit-penyakit tertentu, secara khusus case study, clinical study pada Alzheimer. Jadi inilah tuntutan Al-Quran dan juga sabda Nabi dan juga dibuktikan oleh kajian saintifik. Kajian saintifik yang paling utama digabung pula dengan daripada penjelasan daripada Quran. Professor, relation between olive oil and cardiovascular for human being. Yes, not only cardiovascular, but all the diseases. And you know that the olive oil is the only one, normally it's the only one oil that should be consumed by humans. The other oil are refined. The big difference between the olive oil and the refined oils is refining, and olive oil is not refining. You know that the process of refining might make some oils lose their properties and also some vitamins and so on, and also the refining may transform the cis fats to trans fats, which are now accused in many autoimmune diseases. Cardiovascular, that because olive oil may contain some antioxidants like polyphenols like tyrosol, hydroxytyrosols, what we call oleocanthal, and also oleic acid.
Oleic acid is all more important, and it's called this acid called oleic, but it has discovered in olive the first time. And oleic acid, tyrosol, hydroxytyrosol, 3 compounds may work together just to protect the blood vessels and against the accumulation of some plaques due to non-oxidation of homocysteine. Homocysteine should be oxidized to be rejected from the body, and the antioxidant may play this role to make the homocysteine to drive it out from the arteries and from the blood vessels to not be injured by the anterior, so the plaques can stick on the ores and make the blood flow to increasing, and many problems in the blood vessels and also the heart. But the main protection is due to these polyphenols. So this kind of oil, olive, is 30 times concentrated in these antioxidants and these polyphenols. So when you drink 1 cup from the regular olive, the other regular olive oil, that you can only take one small spoon from this oil, and it's sufficient. The amount that the amount required by the body antioxidant is more than 70 milligrams per day, but olive oils can give you more than that, and only 1 olive oil can supply the body with the whole required amounts of antioxidants, and you can protect against heart diseases and against all the other diseases. Every day. Thank you, Professor. Lain sekali mungkin dapat diterangkan macam mana untuk menjadi warga pengguna olive. Jadi rasanya para penonton boleh lihat di kaca TV masing-masing, iaitu kalau ingin untuk mendapatkan produk secara online iaitu di afiaqmall.com ataupun boleh untuk menghubungi 013 5000 157 ataupun 013 5200 157, ataupun yang lebih terbaik dan lebih utama boleh temukan kepada semua ejen-ejen kita di seluruh Malaysia untuk mendapatkan consultation untuk berkenaan soalan-soalan, mungkin benda-benda yang ingin untuk diketahui, bagaimana minyak zaitun Olive 30 Plus mempunyai minyak zaitun antioksidan 30 kali ganda lebih baik dan power up yang bersamaan dengan 10 liter minyak zaitun biasa. Ini adalah produk-produk yang sangat istimewa, dibuktikan secara clinical study di serata dunia, mempunyai 15 kajian clinical study. Itu dia, rasanya berbeza berbanding yang lain. Terima kasih kepada Adil Azwal Zainuddin, Presiden Afiat Group, Profesor Dr. Muhammad Faid, and Mr. Osman Khalal from Maghribi, Morocco. Kita siap diskusi kita untuk hari ini untuk minyak zaitun. Kembali selepas ini dengan pelbagai perkongsian menarik di MHI, dan Ani sudah bersedia. Jadi nampak ada persembahan tarian tadi. Tarian apa tu? Tak sempat saya nak menari sebab kita pun dah nak habis siaran Malaysia hari ini. Pada hari ini, terima kasih kepada anda semua. Tapi sebelum tu, ini dia, kita nak ingatkan kepada anda cuaca yang tidak menentu. Perkabaran yang terbaru, seorang pegawai muda tentera meninggal dunia, 9 yang lain stabil alami strok haba. Yang ini yang terkini, kita dapati pada jam 9.50 pagi, 9.56 pagi. Kota Tinggi, seorang pegawai muda Kokoristik Diraja KRD meninggal dunia, manakala 9 yang lain dilaporkan menerima rawatan akibat mengalami simptom teruk strok haba ketika menjalani latihan di kamp Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada di Sini kemarin. Kita sampai ke penghujung untuk pagi ini. Doakan yang terbaik untuk semua, termasuk di Gaza yang berjuang untuk hidup mati, dan juga untuk anda, semoga kita dapat merencana belanjawan peribadi keluarga masing-masing lebih unggul ekonomi pada masa hadapan. Tapi sebelum tu, Dr. Ziad Shahida, kalau tadi kita dah kongsikan kan, sebenarnya 15 jam sebelum ni, I have to go. The hospital I am in has just received a warning from Zionist and is threatened with destruction, but the management refuses to evacuate the hospital. The most important thing, I'm still alive. If I am still alive. Itu yang terapkan keajaiban untuk mereka bertahan dalam situasi yang mencabar ini. Ya, esok kita akan berbincang tentang kesihatan berkaitan dengan kanser limfoma. Jangan lupa 9.30 pagi macam biasa di TV3 mahupun di aplikasi Tonton. Jumpa esok. Assalamualaikum. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house.